Kisah yang ingin saya bacakan ini pertama. Pengalaman pertama ini datang daripada seorang pendengar. Beliau menceritakan kejadian yang berlaku ketika beliau dan juga dua orang sahabatnya bercuti di Malaysia. Mereka telah pun berada dekat kawasan air terjun Kancing. Saya tidak pasti di mana tempatnya, tapi dikatakan sini pengalaman ini berlaku di kawasan air terjun Kancing. Kejadian ini berlaku lebih kurang 5 tahun yang lalu. Peristiwa yang menakutkan, saya dengan teman-teman saya telah pun bermalam dekat kawasan air terjun ini. Kami telah pun ke sana pada lewat petang. Pada lewat petang masih ada lagi orang dengan keluarga, adapun yang dah selesai mandi-mandian. Kami terpaksa mendaki bukit untuk berada di bahagian atas kawasan air terjun Kancing. Ruslan menceritakan pengalaman beliau sampai di atas mencari tempat yang sesuai untuk dirikan satu kemah yang mana kami bertiga akan tinggal di dalam kemah berkenaan. Jadi mungkin pendengar ia akan tertanya, pendengar Misteri Jam 12 secara amnya akan tertanya apakah matlamat kami berkelah ataupun camping di atas kawasan air terjun Kancing. Begini sebenarnya, teman saya telah pun meminta bantuan saya dan seorang lagi rakan untuk temankan dia di air terjun Kancing. Untuk pengetahuan Casey, kalau mungkin ada yang belum pernah pergi, hampir ke semua tempat air terjun di dunia ini ada penunggu-penunggunya. Tidak terkecuali air terjun Kancing. Penunggu ini lazimnya berada di atas, bahagian atas air terjun ini. Sebab itulah kita kena mendaki ataupun memanjat bukit ini setinggi yang kita mampu. Jadi bila sampai dekat satu sudut yang sesuai, kita pun dirikan kemah, ya, tentage yang kecil. 3 orang kita menggunakan 6-man tent. Tent untuk 6 orang, letak beg di dalam, kemudian kita masuk dalam. Dan apa yang terjadi berikutnya, teman saya kata dia selepas waktu maghrib, dia harus lakukan sesuatu untuk menangkap. Kalau dikatakan istilah menangkap, Casey, menangkap ini bukan tangkap secara fizikal, memegang dengan tangan, gari tangan dia, bukan. Menangkap dengan cara batin, dengan cara halus penunggu air terjun ini. Bila kita dapat tangkap, kata teman saya, kita boleh minta apa jua sebelum kita buat perjanjian yang kita akan lepaskan dia. Tapi ingat, perjanjian untuk lepaskan juga tidak seharusnya dilaksanakan pada hari yang sama. Kadang-kadang nanti dia boleh menyerang balik. Berbalik pada pengalaman, daripada lewat petang 4 lebih sampai dah nak dekat masuk waktu, iaitu 7 malam. Kawasan dah gelap, hanya kedengaran bunyi air terjun yang mengalir dengan bunyi cengkrik yang begitu kuat pada malam yang dimaksudkan. Kemudian teman saya pun keluar. Dia mengambil sejadah, Casey. Apa yang berlaku? Dia keluar mengambil sejadah, dia solat. Tak tahulah solat apa, tapi 2 rakaat dia lakukan di luar kemah. Selepas solat, dia tidak bercakap dengan saya, dengan teman saya, sebab dia dah beri amaran. Katanya, nanti aku nak keluar, aku nak dirikan solat. Bila aku tengah solat ataupun selepas selesai aku solat, jangan teguh, jangan berbual, jangan tanya aku soalan. Aku tak boleh cakap. Kalau tidak, apa yang aku nak buat tak akan mujarab. Kami pun faham, sebab itulah Ruslan katakan temannya bila keluar selepas solat tu dia tidak berbual,
tidak bercakap dengan saya dan teman saya langsung. Dan saya nampak dengan jelas dia mengangkat, katanya di sini teman saya ini mengangkat sejadah lipat, kemudian dia berjalan menuju ke arah sebatang pohon yang ada dekat kawasan kami. Pendengar Misteri Jam 12, kata Roslan, teman saya jaraknya agak jauh, tetapi alangkah menariknya. Pohon yang mana teman saya sedang berjalan menuju ke arahnya, pohon ini kelihatan cantik. Cantik sangat-sangat. Walaupun malam, seolah-olah seperti ada orang yang menyuluh lampu spotlight ataupun lampu suluh dari bahagian atas pohon yang disebutkan. Bayangkan. Jadi, apa yang berlaku? Saya ternampak pohon tu, saya rasa terpegun tu, macam terkesima dan langsung tak gerak-gerak. Pandangan saya, perhatian saya hanya pada pohon itu, sedangkan kawan saya seorang lagi memanggil saya beberapa kali. Tapi katanya dia tidak hindarkan diri dan terus jalan ke depan. Pendengar Misteri Jam 12, bila berada depan pohon, sahabat beliau ni melakukan sesuatu, mengangkat tangan seolah-olah dalam posisi membaca doa. Setelah lebih kurang 15 minit baru dia turun, katanya di sini, ataupun baru dia beredah. Selepas 15 minit dia depan pohon, dia baca sesuatu, dia buat sesuatu, dia beredah dari pohon itu. Dan kemudian saya dengan seorang lagi sahabat bertanya, macam mana hajat kau dapat? Tak adalah mudah macam tu, aku kena tunggu. Nanti adalah isyarat tanda-tanda yang aku dah tangkap. Jadi saya tanya macam mana dia nak tahu yang dia dah tangkap makhluk penunggu tu. Beliau pun menjelaskan dia di tangannya ada benang berwarna hitam. Jadi katanya benang warna hitam tu diikat pada pokok yang seolah-olah kelihatan bercahaya. Benang hitam tu kemudian dilonggarkan, ditarik perlahan-lahan sampai dekat kemah. Bila masuk dalam tent, hujung benang tu akan dipotong, kemudian diikat pada ibu jari kaki. Bila sedang tidur pada waktu malam, benang hitam tu akan ditarik oleh sesuatu. Tapi jangan mudah respon. Pada mulanya harus jual mahal. Tidak boleh terus terjun dan nak membelinya. Semua dah masing-masing dah penat, dah makan, dah minum, dah habis upacara awal tadi. Bila nak tidur, teman saya yang ikat benang hitam tu ambil benang hitam yang diletakkan di luar, dia baring, dia minta bantuan saya, katanya tolong tak ikatkan benang ni dekat ibu jari kaki aku. Saya pun buat, dia pun baring, saya pun baring, teman satu lagi baring. Dalam hati saya berdegap-degup jantung. Kemungkinan dia dapat tangkap, keadaan kembali pulih macam biasa. Tapi kalau dia dapat tangkap, benda itu memberontak. Bagaimana dengan keadaan kami yang berada dekat atas air terjun Kancing? Jadi pendengar Ria 897 FM, mereka semua tidur, tengah tidur, sedang lelap mata, tiba-tiba perkara ini berlaku. Kedengaran ada suara orang minta tolong. Tapi yang hairan, kelihatan dekat luar hanya gelap dan pohon-pohon yang ada pada waktu itu. Teman saya bangun dan dia tunjuk benang hitam ditarik-tarik beberapa kali. Maknanya dia dah tangkap. Tapi katanya korang dua orang jangan keluar. Biar aku pergi tengok. Dia keluar dari khemah hanya untuk dalam masa setengah jam
katanya di sini. Dan itulah pengalaman yang dikongsi sama oleh Ruslan, yang mana beliau telah pun ikut temannya, hanya mendapat tahu temannya itu sebenarnya mencari penunggu, dan penunggu itu sudah ditangkap oleh kawan Ruslan. Baik saudara, kisah berikut ini yang ingin saya bacakan kepada anda semua. Sebentar nanti akan saya jawab panggilan. Ini datang daripada pendengar kita bernama Seri. Seri berkongsi peristiwa yang ringkas dan pendek pada tengah malam ini. Katanya di sini, Casey, baru-baru ini tingkap bilik rumah saya ni seringkali kedengaran seperti ada orang ketuk-ketuk beberapa kali. Dan kalau bunyi ketuk tu mungkin saya masih boleh terima. Mungkin bunyi ketuk tu kerana yalah besi tu agaknya terkena cahaya matahari, ya expand. Jadi sebab tu ada menghasilkan bunyi seolah-olah seperti seseorang mengetuk tingkap bilik saya, kata Sri. Tapi apa yang lebih memeranjatkan lagi, nasib baiklah tingkap bilik saya sentiasa ditutup. Sebabnya kalau tidur malam saya akan hidupkan aircon rumah saya. Jadi pendengar Ria 897 FM, bila dia hidupkan aircon, tingkap tu akan ditutup, tapi masih nampak bahagian luar lah. Dan waktu itulah akan kedengaran seperti orang. Dah banyak kali perkara ni berlaku, dan banyak kali juga saya cuba tepis dan menganggap ia hanyalah sebagai, katanya di sini, ya, menganggap ia hanyalah sebagai mungkin salah dengar, kata Sri. Sampaikan pada satu waktu apabila saya sedang dekat atas katil, sedang baring sambil membaca buku, saya terperasan dekat tingkap. Apabila saya perhatikan dan tengok betul-betul, alangkah terperanjatnya saya ternampak di atas permukaan lori. Mungkin lori ini sedang menuju. Jadi anda bayangkan, bila dia sedang nak masuk bilik, dia terperasan macam ada sesuatu dekat tingkap, dan malah dia beranikan diri untuk langsung ke tingkap dan melihat dekat arah luar tingkap. Tapi dia tak nampak sesiapa pun yang ada dekat luar. Dia perasan seperti ada orang. Lalu dia pergi ke dapur untuk minum air. Kemudian dia sempat menjenguk luar tingkap dapur. Dia nampak dekat bawah kawasan iaitu lalu lalang kapak tu ada lori. Dan lori tu sedang dipandulah dengan perlahan nak masuk ke kawasan tempat letak kereta bertingkat. Yang memeranjatkan sangat-sangat, di belakang lori itu kelihatan, katanya teman kita ni, seperti ada susuk tubuh sedang berdiri. Dekat belakang lori pickup yang kecil tu, penampakan seperti dia lihat ada orang berdiri, dan dia yakin yang berdiri itu bukan manusia. Jadi dipendekkan cerita, kata Seri, apabila saya masuk ke dalam bilik saya buat kali kedua, tadi nak masuk, dengar, saya cuba periksa, selidik, okey. Nak masuk pula, katanya di sini, pengalaman yang tak dapat dilupakan, ke dalam bilik, dia pun sedang baring, tiba-tiba dia dengar bunyi. Saya pun memandang, langkah pertama pandang ke arah tingkap bilik. Bila saya tengok tingkap bilik, alangkah terperanjatnya. Terkejut saya dibuatnya. Katanya di sini seperti ada wajah seseorang, walaupun gelap tetapi nampak seperti ada wajah seseorang dalam keadaan terapung-apung sedang berada dekat tingkap bilik rumah saya, Casey. Bila ternampak wajah tu, memang jelas pada pandangan mata saya. Saya pun bangun daripada katil, angkat bantal, bantal peluk, bantal kepala, tarik selimut, pergi ke ruang tamu untuk tidur pada malam tu. Itulah kisah pengalaman saya yang tak dapat saya lupakan. Terima kasih. Itu dia saudara pendengar Ria 897, kisah tentang tingkap bilik dengar macam bunyi ketuk-ketuk pada waktu malam. Dia cuba fikir yang baik-baik, yang positif, tak nak menakutkan diri sendiri. Akhirnya dia ternampak sesuatu dekat tingkap rumahnya. Terima kasih kerana sudah berkongsi dalam Misteri Jam 12.
Yang ini kisah berikut ini akan saya bacakan sekejap lagi. Tapi sekarang kita sambut panggilan di hujung talian 66911-897. Di sini ada kiriman daripada pendengar yang bernama Sufian. Sufian berkongsi satu kisah ringkas, kata beliau, peristiwa yang berlaku pada dirinya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya Sufian. Saya nak ketengahkan satu pengalaman yang sungguh menyeramkan. Waktu tu usia saya ketika kejadian ini berlaku, usia saya baru 19 tahun ataupun 18 tahun. Saya balik agak lewat malam, kata Sufian. Jadi saya tinggal ni di rumah L. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar yang tak tahu, rumah L ni adalah rumah sewa. Tidak ada bilik. Dia cuma ada dapur dan ruang tamu. Bilik itu adalah satu ruang yang sama, tidak ada berpintu lah. Jadi rumah L sebab bentuknya seperti huruf L. Dan apa yang terjadi ketika beliau menetap di salah sebuah ataupun katanya di sini kejadian ini berlaku di rumah L yang saya tinggal, iaitu dekat kawasan Holland. Kawasan Holland lah, Holland Village, Holland Close. Balik KC, saya pulang ke rumah pada waktu itu sekitar jam hampir 1 pagi. Lift pada waktu itu tidak pergi ke semua tingkat. Lift tu akan naik tingkat 5 sampai tingkat 11, macam tu lah. Jadi rumah saya berada di tingkat 7. Lazimnya saya akan naik lift, pergi tingkat atas, kemudian turun beberapa tangga untuk ke rumah saya pada waktu itu. Sekarang dah berpindah dan dah pun berumah tangga. Jadi sedang tunggu lift nak turun, saya dekat lobi. Belakang saya perasan ada perempuan ni sedang berdiri, berpakaian seolah-olah seperti long dress warna hitam. Pendengar Misteri Jam 12. Saya masuk dalam lift. Bila lift dah sampai, wanita ini tiba-tiba lesap kisi. Saya tak pasti bila dia hilang. Saya pun tekan tingkat atas untuk pulang ke rumah saya di tingkat 7. Apabila lift sedang naik ke atas, dalam lift, katanya Sofian, saya dapat bau yang harum sangat-sangat. Seolah-olah ada orang naik lift sama dengan saya. Saya cuma fikirkan kemungkinan bau harum tu datang daripada wanita yang saya terserempak di bawah awal tadi. Mungkin angin tiup baunya masuk ke dalam dan baru saya perasan. Tapi tidak sama sekali, kata Sofian. Pengalaman yang menyeramkan, bau itu sebenarnya mengikuti saya sampai pulang ke rumah, depan pintu rumah. Sebelum masuk, saya berdiri sejenak dan kemudian saya terhidu bau. Bau itu sebenarnya mengikuti saya pulang. Jadi untuk mengelakkan diri saya daripada diikuti oleh bau berkenaan dan mungkin akan menjelma menjadi sesuatu, saya, katanya di sini, cuba berliga-liga dekat koridor rumah, kemudian turun bawah balik, jalan hujung ke hujung, hanya untuk bau itu tidak mengikuti saya pulang ke rumah dan mengganggu ahli anggota keluarga yang lain. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Okey, ini kiriman email ni. Saudara, kalau ada yang ingin kirim email kepada saya, pastikan email anda tu kadang-kadang jalan cerita menarik. Kadang-kadang saya tak sempat nak simak. Jadi bahasa yang digunakan, huruf ataupun ayat-ayat yang disusun tu harus bunyi dia sedap lah. Dan juga jangan gunakan shorthand. Mohon maaf tadi ada tersekat-sekat bila saya membacanya, sebabnya saya pun tak faham ada beberapa bahagian yang dikongsi. Tapi bila tadi saya membaca kisah ini, agak menarik lah. Tapi dalam pengalaman ini menceritakan tentang dia balik rumah, bau tu ikut dia balik. Dekat bawah dia terperasan ada perempuan diri dekat belakang, rambut panjang. Kemudian bila dia masuk lift, wanita tu hilang. Tetapi yang hairan, wanita tu hilang, bau masuk dalam lift.
Itu yang ingin diceritakan dalam sini. Dia mula-mula tengah berdiri tunggu lift. Dekat belakang tengok, ada orang. Oh, orang tengah macam berdiri, tengah senyum lah. Okey lah, ada orang naik lift dengan dia. Masuk lift, dia pusing. Dia tengok wanita yang tengah tunggu lift dengan dia hilang. Tapi yang menghairankan, kata Sufian, bau wangi ada dalam lift. Sedangkan bau wangi tadi hanya dapat dibau dekat luar lift. Dia tahu ini wangi ini perempuan dekat belakang yang pakai minyak wangi, bukan aku. Sebab bau wangi dia kenal lah dan bau wangi orang lain. Jadi dia rasakan wangian ini adalah milik gadis di belakang. Masuk dalam, gadis tu hilang. Mungkin dia cancel plan ke tempat lain. Dia tak jadi nak naik atas, tak tahu. Tapi yang hairan, kata Sufian, pintu lift dah tutup. Tapi bau yang dia bau dekat luar awal tadi sekarang berada dalam lift. Itulah yang diceritakan oleh Sufian. Dan sampaikan dia jalan keluar dari lift nak turun tangga, bau tu ikut. Seolah-olah dia diikuri pulang ke rumah. Sebab itulah dia mula buat rancangan lain untuk terus tidak pulang ke rumah, untuk berliga-liga, turun, naik, jalan, pergi 7-Eleven, beli sesuatu, patah balik. Selepas itulah bau yang ikut dia kemana dia pergi, terutama masuk ke dalam lift, hilang begitu saja. Saya pula nak balik sorang-sorang. Jangan pula nanti dekat depan lift ada orang tengah tunggu senyum, bau tu ikut pula. Kita ke hujung talian. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Saya Cik Ismail. Cik Ismail. Panggilan dari mana Cik Ismail? Daripada Balan Road. Aha, dan ada pengalaman tentang apa Cik Ismail? Silakan. Saya ada pengalaman tentang rumah lama saya di Tok Reservoir. Oh, rumah lama Bedok Reservoir. Ha. Apa yang berlaku rumah anda tu? Silakan. Yang berlaku... Cik Ismail jangan dengar radio tu nanti mengganggu bila nak bercerita. Yang berlaku pada tahun 2006. Saya tahu. Berlakunya pada 2006. Bila saya beli rumah, satu rumah tu 5 bilik. Rumah tu waktu saya beli memang dah fully renovate. Jadi harganya pun murah tu jam. Lepas saya tak berbual dengan tuan rumah lah. Jadi tuan rumah tu yang suaminya berbual dengan saya, tapi yang isterinya berbual dengan isteri saya. Selepas kami beli tu rumah, dia katakan dia sayang ni rumah, tapi pakal aja dia cakap. Oh. Tapi kita pun tak tahu pakalnya kenapa. Tak tu. Jadi dia seolah-olah kata saya nak jual. Sebenarnya saya berhati nak jual, tapi pakal lah saya tetap jual. Dia sayang tu rumah. Pasal dia dah duduk tu rumah dah 20 lebih tahun. Jadi saya pun tak ingat apa-apa lah. Sejam isteri saya mengandung anak pertama. Jadi selepas duduk 6 bulan, bila isteri saya pergi kerja, saya menyusun baju-baju baby saya lah. Dengan tiba-tiba tembok depan muka saya ni ada orang tumbuk ketum. Jadi saya pun macam terperanjat. Jadi saya cakap, aku belum nak renovate rumah lagi lah. Jadi hari-hari ni rumah ni ada gangguan. Oh, sekarang ni anda masih tinggal di rumah yang sama? Tak, saya dah jual tu rumah. Saya dah jual dah tu rumah. Okey. Jadi hari makin hari bila saya balik pulang aja kan. Di mana saya duduk, di situ bunyi-bunyian. Jadi satu hari saya pun tak sabati, saya pergi kat jalan saya kat atas. Saya cakap, Cik ni banyak anak-anak ke? Malam-malam kesuk sana kesuk sini. Jadi makcik tu pun tanya dengan saya. Oh, anak dah tinggal berapa lama? Saya cakap dah 2 tahun lebih. Dia panggil jemput saya lah masuk dalam rumah. Berbual, baru saya tahu sejarahnya. Jadi hari-hari bunyian tu makin menjadi-jadi. Kadang-kadang maghrib orang ketuk pintu. Saya pun buka lah, ingat nyonya deterjen. Tak pun tak ada. Saya cakap ni lain lah. Keesokan harinya kawan saya datang rumah. Dia cakap duduk sekejap, nak minum air. Dia cakap,
Saya lintas tu pintu bunyi ketuk. Dia kata, Mal, tu ada orang ketuk pintu. Cakap, kau buka lah. Saya dah tahu, cakap, kau buka lah. Habis dia cakap, dia pun tak berani buka. Tapi hari-hari tu saya duduk ni, saya mohon kalau boleh, saya nak jumpa siapa yang ganggu rumah saya. Tapi waktu tu jam anak saya umur 3 tahun. Anak perempuan saya. Saya tanya dia sendiri. Kakak nampak tak selain pada kita yang dalam rumah ni? Dia cakap, tu nenek kat balkoni. Semua bulu rumah tegang. Besoknya saya tanya lagi. Kakak nampak tak? Dalam rumah ni siapa yang ada sekarang ni? Tu nenek dengan cucu dia. Dekat dining room. Sejak pada hari tu, isteri saya tak berani keluar bilik selagi saya tak pulang. Tapi satu hari tu Casey, Allah Ta'ala ni maha kaya. Saya tengah duduk TV dekat saya punya hall. Isteri dengan anak saya pun keluar. Saya toleh kat dapur Casey, dia menjelma. Wah. Betul-betul dia menjelma. Semuanya putih. Rambut putih. Dengan kuku panjang. Saya halau isteri saya, anak saya masuk dalam. Saya cakap, saya duduk kat depan dapur. Saya cakap, terus terang saya cakap dengan dia. Apa kau nak makan, apa kau nak buat, kau buat. Tapi kau jangan takut-takutkan isteri aku dan anak bini aku. Lepas tu, Alhamdulillah. Lepas tu saya ambil tindakan. Dah lah, kita jual ni rumah sudah lah. Jual sisi. Lepas saya jual, saya tak tahu walau-walam apa jadi dengan tu rumah. Tapi memang itu blok memang haunted. Memang haunted. Saya tanya depan jiran saya. Jiran saya bercakap, ya betul, ada gangguan. Dia macam rotate tau. Minggu ni rumah ni, rumah ni. Minggu rumah ni. Tapi tiap-tiap minggu mesti dia datang. Dah macam-macam tempat saya pergi. Baik Cina, baik Melayu saya pergi. Yang Melayu pula saya pergi, dia cakap kalau halau 1, 10 datang. Habis bila saya tanya sejarah tempat itu dah ada kubur. Jadi saya fikir kan, saya cakap dah, kita keluar pada tempat ni pun lagi bagus. Memang tu tempat, memang jadi saya pernah dengar sejarah kawan saya dah arwah lah Dia pun dulu bekerja CUB. Itu tempat dulu cakap, memang keras. Jadi saya syorkan kalau boleh orang yang tinggal sana banyak-banyaklah buat sembahyang. Jadi rumah tu dibeli oleh orang Melayu ke orang Cina, orang India, macam mana? Orang Melayu kita juga. Orang Melayu. Jadi saya tak tahu lagi apa akan jadi. Jadi terima kasih. Alam-alam bisa buat. Tapi itu tempat memang gesi. Hari-hari mesti kena punya. Pasal saya pernah terserempak dengan salah satu lah kira Saya pernah beli anak saya pampers, salah pampers. Okey. Bini saya pula cakap, isteri cakap, ni salah ni, salah saiz ni. Habis saya terpaksa pergi balik dekat ikon minimart tu. Dia naik basikal. Sebelum saya sampai kat blok saya cakap, ini mesti aku sempat dia. Betul-betul kat bawah pokok mangga saya sempat dia. Saya pun ketawa, saya pun jalan lalu je. Tapi sampai hari ni, walaupun saya tinggal dekat Balam Road ni, saya kerja dekat, tak jauh lah dari rumah saya. Hari-hari saya balik, kadang-kadang kat belakang backlane di jalan tu kan. Jumpa juga dengan Cik Siti, Cik Yah. Tapi Alhamdulillah diorang tak pernah kacau. Kadang-kadang, yelah, maklumlah itu tempat diorang kan. Jadi saya jalan naik basikal kan, tumpang lalu. Jalan tengok aje lah. Kalau kita jumpa benda gini, kita jangan takut. Kita harus beranikan diri kita. Dia cuma apa? Dia makhluk alam lain. Kita juga alam dunia. Betul tak? Jadi kita minta tumpang lalu je jalan. Kalau kita takut, kita lari, dia kejar. Jadi kalau kita lari, dia kejar, dia ketawa lah. Pasal dia orang ni, kita manusia ni adalah lagi mulia. Pasal kita ni makhluk Allah. Diorang ni kira-kira memang dalam alam lain. Jadi kalau kita lari, dia kejar. Jadi cuba kalau dia lari, kita kejar.
tengok apa keputusan dia. Pengalaman saya banyak KC. Kat lorong Beklin tu kalau saya jalan, kadang-kadang macam-macam saya jumpa. Tapi Alhamdulillah Rabbil Alamin, tak pernah saya nak ganggu diorang. Nampak saya cakap, saya istighfar, saya jalan, saya teruskan perjalanan saya. Diorang semua diri tengok je lah. Kata orang kalau kita nak limpah batu, diorang takkan ganggu kita KC. Betul tak? Kalau saya limpah batu kat KC mesti marah tak? Marah lah. Marah kan? Jadi jangan. Kalau nak limpah duit Kalau dia limpah duit pun jangan ambil. Dia ikut balik kan masalah kita juga. Itulah pengalaman saya KC. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kembali. Saudara, kejap lagi akan saya kongsi satu kisah pengalaman. Ini saya hampir-hampir terlepas sebabnya banyak kereta sangat dekat sini. Ini pengalaman berlaku di Malaysia. Anda bayangkan beliau beli rumah ni dan dia tak tahu sebenarnya rumah ni adalah rumah bekas kematian orang bunuh diri dengan membakar dirinya dalam rumah ini. Rumah ni ada sejarah orang bunuh diri, tapi bunuh diri dengan membakar dirinya dalam rumah. Rumah ni telah pun kosong untuk beberapa tahun sebelum ia dibaik pulih, ya, untuk digunakan dan kemudian untuk disewakan dan kemudian untuk dijual. Jadi terperanjat katanya di sini bila melihat kata beliau keadaan dalam rumah tu, bila dia keluar pergi kerja, dia balik, sesuatu berlaku. Jadi semua ini akan saya kongsi sebentar nanti bersama dengan saya KC dalam Misteri Jam 12. Setelah Misteri Jam 12 akan diteruskan bersama dengan saya KC di Ria 897 FM. Awal tadi ada seorang pendengar yang sempat hubungi saya untuk berkongsi kisah. Katanya mohon maaf kalau tengah off air macam tadi anda kongsi okey, tapi jangan tengah on air anda kata nak off air, tu masalah sikit. Beliau ingin dikenali dengan nama samaran Kak Ju, berkongsi peristiwa yang mana selama lebih kurang 8 tahun beliau hidup merana kerana sesuatu yang telah pun dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya melalui gangguan halus. Anda bayangkan, ya, beliau meniaga, tak kacau orang, tapi perniagaan beliau ni tergendala kerana ada yang tidak puas hati dengan Kak Ju sendiri. Dalam pengalaman yang Kak Ju kongsi awal tadi bersama dengan saya ketika lagu berkumandang, yang hairannya, kalaulah beliau ni masuk tempat orang yang sedang meniaga, buka satu gerai, okey. Masalahnya, beliau ni dah berada dekat kawasan tu meniaga. Waktu orang tu datang tu, ketika itu dah lebih kurang dalam 5-6 tahun Kak Ju meniaga. 5-6 tahun. Jadi datang satu lagi gerai, dia tak sebutkan di mana. Dia kata jangan sebutkan di mana. Datang satu lagi pegerai ni, ataupun orang baru, buka gerai dekat kawasan yang sama. Dan seolah-olah memandang Kak Ju yang meniaga ni sebagai satu mungkin penghambat ataupun satu mungkin seteru dalam bisnes lah, pesaing yang begitu hebat. Jadi oleh kerana mungkin tak boleh terima Kak Ju ni sebagai satu pesaing, walhal Kak Ju dah lama di sana, mulalah benda-benda pelik berlaku. Sampaikan Kak Ju kata ketika beliau dirasuk dekat rumah, beliau menceritakan, mengatakan begini, dalam keadaan kerasukan tu, bila pakar tu merawat dan dia bercakap, dia ketawa, dia menangis, dan ini Kak Ju, suami Kak Ju beritahu pada Kak Ju, katanya selagi kau tak berhenti, selagi tu aku akan buat sampai kau mati. Bayangkan, entah benar ataupun tidak. Terima kasih pada Kak Ju sudah berkongsi pengalaman. Dan inilah satu masalah tentang masyarakat kita, segelintir, tak semua. Yang baik ramai, tapi yang kurang baik itu segelintir, biasalah. Dekat rambut ni pun, rambut uban pun kadang ada 1-2. Jadi itu, macam itulah.
bila seseorang ataupun bila bangsa kita meniaga, sama-sama kita sokong, kalau ada masuk orang lain di tempat yang sama, baguslah. Rasa bersyukur. Sebabnya masalahnya dalam konteks Singapura ni, kita cakap tentang perniagaan makanan lah. Kalau pergi ke satu kedai, kawasan kedai kopi, ataupun kawasan pusat penjajah, hawker center, bila masuk, pusing-pusing nak cek kedai Melayu, satu je. Satu je. Kadang-kadang yang satu tu lah penuh. Jadi kalau lebih ramai meriah, berkongsi rezeki. Orang yang berkongsi rezeki ni, rezeki dia murah. Jadi kenapa nak menghalang orang? Dan Kak Ju katakan, beliau pada bulannya nak lawan tapi tak boleh. Sampaikan setelah 3 tahun 3 tahun dia meniaga di sana, semakin hari semakin teruk, 3 tahun lebih. Kemudian dia tak meniaga lagi. Dia berhenti meniaga, tetapi kedai gerainya masih lagi meniaga lah. Tapi beliau ni berhentilah, konon macam pincin, diambil ataupun alih oleh adiknya. Tetap juga Kak Ju yang tak ada kena-mengena ni sekarang tetap terkena, dan sampaikan kedai itu ditutup 100%. Anda bayangkan betapa busuknya hati sesetengah manusia. Jauhkanlah kita daripada mempunyai satu titik hitam dalam hati. Kalau nampak orang lain berjaya, kita doakan semoga dia lebih berjaya dan kita pun akan berjaya macam dia. Jangan cemburu. Dan juga kiriman-kiriman yang lain, kita juga ada teman seperti Nur Irsyad Arzani, katanya kisah malam ni menarik dan harap MG12 akan terus dikekalkan untuk tahun 2017. 2017 saya akan kerja pagi. Dah tanya dengan bos. Bos, macam mana ni bos? 2017 saya kerja pagi malam. Okey, kerja pagi Casey. Baik, kita bersama dengan pendengar kita di hujung talian pada tengah malam ini. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap tu? Hai, selamat tengah malam. Hai, siapa tu? Sini Ita sini. Ita, panggilan dari mana ni? Daripada Bedok. Ada kisah, silakan. Okey, kisah ni kan saya nak sampaikan, nak ikutkan, tak tahulah seram ataupun tidak lah kan. Pasal yang dalam minggu lepas saya yang kisi Encore. And then ada buka lagu yang Elda. Itulah anak-anak kan holiday kan. Jadi dengar dengan anak-anak semua lah. Sekali dengar lagu tu, boleh terbawa-bawa budak-budak ni. Sampai nak tidur tu, dia dengar lah yang ingat ke saya ni smiling malam hari. Dekat dengan tingkap tu, dia dengar bunyi orang humming. Humming mula jauh tau. Jadi pada saya bila dia cakap macam itu, kalau jauh tu, apa kepercayaan kita, dia tu jauh lah kan. Kalau bunyinya dekat, dia jauh. Kalau jauh, dia dekat. So, diorang ketuk lah pintu bilik saya. Pasal adiknya yang lagi 2 orang tidur dengan saya. Jadi abang-abang ketuk, saya tak buka pasal saya tak dengar kan. Jadi diorang just buka pintu. Mak smiling Padahal saya tengah baring kisi, tengah main game. Yang adiknya 2 tu lagi tengah tidur. Jadi diorang nakkan kepastian, tanya sama ada saya smiling ke tidak. Saya cakap tidak lah, saya tengah main game, tengah main pool. Dan nak tak nak, oleh kerana dah ketakutan sangat kan, sebab dia kata dengar bunyi orang humming daripada jauh ke dekat, dekat ke jauh, pula tu kat luar tingkap. Dan saya cakap tak apalah, marilah semua 4-4 tidur bilik mak lah. Kebetulan bapak diorang kerja malam kan. Okey lah, 4-4 lah tu 5-5 beranak ni selonggok dalam bilik saya. Okey, itu sajalah Casey nak kongsi. Wah, anda dengar orang anda menyanyi Smiling Casey malam hari. Siapa nak smiling ke 1-2 pagi Casey? Terima kasih Okey, sama, bye-bye. Bayangkan saudara, anak tengah tidur dekat bilik sebelah, dan anak pun tahu mak pun ada hobi menyanyi, suka menyanyi. Dan tiba-tiba bila tengah anak tidur ni, terdengar bilik sebelah. Mama ni malam-malam macam ni, pukul 1 pagi pun nak menyanyi. Mama ni apa ni, pagi-pagi nyanyi ni?
pukul 1 pagi. Itu bukan mama kau. Aku ada dekat bawah katil. Okey saudara, kita kembali cari-cari email ni. Inilah kisah yang saya nak ceritakan awal tadi sebelum saya jawab panggilan anda. Yang ini berlaku di seberang tambak. Seorang pendengar telah pun membeli sebuah rumah, dan rumah ini adalah rumah bekas orang mati bunuh diri yang orang ini telah pun membakar dirinya dalam rumah berkenaan. Dan lalu rumah ini tidak dihuni untuk beberapa tahun sebelum rumah ini dibaik pulih, dibeli oleh seseorang. Jadi apa yang berlaku, rumah ni milik orang yang bunuh diri lah. Dia beli rumah ni, mungkin ada masalah keluarga, ada masalah peribadi, dia bakar dirinya dalam rumah. Mati, rumah terbakar. Tak semua rumah, tapi ada sebahagian rumah tu terbakar. Kemudian rumah tu yang terbakar tu dibiarkan terbengkalai begitu saja. Tanah yang ada tu dibiarkan terbengkalai begitu saja. Sampaikan ada seorang investor telah pun membeli tanah dengan rumah tu sekali. Investor tersebut melaburkan wang untuk mengubah suai balik, membina rumah tu balik. Rangkanya masih sama, tapi bahagian yang rosak tu lah, dekat yang lain tu dicat semula, bahagian rosak tu dibina semula. Bahagian depan tu rumput yang panjang yang menjadi lalang dipotong, dicantikkan semualah, supaya rumah tu dapat disewakan kepada orang lain dan dia meraih keuntungan. Dia tak kisah tentang rumah tu ada sejarah apa. Janji rumah tu cantik, orang tengok nak sewa. Macam tu. Inilah berlaku kepada seorang pendengar yang berkongsi pengalaman yang katanya ini kisah pelanggan. Pengalaman ini berlaku di dekat Putrajaya, salah sebuah kluster, rumah-rumah kluster di Putrajaya yang dikongsi sama dalam MJ12. Kata Azmi, saya dengan isteri telah pun berpindah ke rumah ini dengan mengikat kontrak perjanjian untuk menetap di rumah ini selama 2 tahun. Sewa tidak boleh dinaikkan, dan kemudian selepas itu sewa kalau dinaikkan ada had berapa peratus daripada sewa yang diberikan pada waktu itu. Setelah menandatangani kontrak, saya pun tidak pernah tanya tentang sejarah rumah tu. Yalah, rumah ini dikelilingi dengan rumah-rumah yang lain, cluster house KC, rumah 2 tingkat, dan rumah itu juga dipagari dengan tembok yang mana ada pak security akan menunggang motosikal pada waktu malam, waktu petang, waktu tengah hari untuk buat rondaan menjaga ketenteraman, keamanan dalam kawasan cluster house rumah di Putrajaya ini. Saya dengan isteri setelah mendapat harga yang kami inginkan, mula-mula harganya agak tinggi, harga sewa. Setelah kami berbincang, dolak dalik, barulah kami setuju dengan harga yang lebih kurang sedikit dari apa yang ditawarkan. Saya dengan isteri masuk ke dalam rumah ni. Pada mulanya berpindah tu tidak banyak barang yang kami bawa bersama. Dalam rumah tu ada perabot-perabot jugalah, tapi tidaklah lengkap seperti yang kami inginkan. Sedikit demi sedikit kami telah pun membeli dan menghiasi rumah berkenaan. Dan anda bayangkan, ini pada beberapa bulan pertama tidak ada benda yang ganjil berlaku dalam rumah ini. Tapi selepas kami dah duduk settle down, kata beliau, dah duduk, dah selesa, barang-barang pun dah semakin banyak dekat atas ruang tamu, di bahagian bawah rumah, dekat dapur dan sebagainya, mula berlaku perkara-perkara yang pelik. Antaranya pada waktu malam, saya dengan isteri kalau tidur dalam bilik, dekat bawah KC, dekat bawah televisyen akan orang tutup buka TV. TV itu bukan milik kami, milik tuan yang menyewakan rumah. Andaian kami suami isteri, kata Azmi, mungkin TV itu rusak, jadi kami nak kena beli TV yang baru. Malam-malam hari KC, isteri dalam bilik tengah duduk, saya turun bawah untuk matikan TV. Turun bawah, tengah turun tangga, bulu roma dah meremang KC. Lumrah manusia. Hakikat menjadi manusia ni, kita ada sixth sense, yang mana kita kadang-kadang tak faham bagaimana sixth sense ini dapat mengesan. Tapi bila turun, meremang bulu roma, itu antara panca
ya, ataupun antara kebolehan kita untuk merasakan sesuatu tanpa kita sedari. Deria dapat merasakan daripada segi sanubari kita ni. Sampai ke bawah, saya matikan televisyen. Kemudian saya pusing, tengok dapur, rasa agak semacam meremang. Kemudian saya pergi dekat dapur, saya buka lampu dapur. Saya hidupkan suis lampu dapur, jadi lampu dapur tu terang. Berjalan, naik tangga nak naik atas, lampu dapur kelap-kelip. Kelap-kelip, tutup. Rusak ke lampu dapur ni? Turun balik, tengok suis lampu. Suis lampu tu Casey, suis lampu dapur ada orang tutup. Saya tolak untuk hidupkan balik. Lampu dapur menyala. Berjalan naik tangga, terus mati. Dalam hati ni ada sesuatu tak kena tentang rumah ni. Dah beberapa bulan duduk dalam rumah ni, tak nak beritahu isteri. Naik atas, sampai dekat bilik isteri tanya, "Bang, kenapa TV okey?" Abang rasa rosak lah TV kat bawah tu. Tak apa, nanti besok abang tengok macam mana. Casey, sepanjang malam TV menyala suara kuat. Saya dengan isteri dengar dengan jelas. Sampaikan saya malas nak turun ke bawah. Isteri saya kata, "Tak apa bang, abang dekat atas, saya turun." "Hei, jangan turun. Turun bawah, saya cabut plug televisyen, letak TV tu dekat atas meja makan Casey. Naik atas. Keesokan paginya, televisyen yang saya letak dekat atas meja makan kembali Casey turun dan diletakkan di atas meja televisyen yang mana tempat asalnya televisyen itu berada. Jadi isteri kalau nampak, isteri tak rasa pelik. Sebab isteri tahu televisyen tu memang dekat atas almari TV. Tapi saya rasa pelik, saya rasa takut, rasa seram. Sebab semalam saya turun bawah, saya cabut plug, saya angkat TV tu dan letakkan di atas meja makan Casey. Oh, siapa yang alihkan ni? Jadi ada satu hari tu, isteri saya dekat rumah, saya ke tempat tugas. Saya kata pada isteri, saya pulang lewat sedikit. Mungkin jam 8 lebih baru sampai. Isteri kata, "Okey bang." Duduk rumah, isteri saya pada waktu itu sedang duduk dekat ruang tamu menonton TV. TV yang rosak tu Casey. Isteri terperasan dekat atas lantai rumah. Atas lantai rumah kami ada tapak kaki basah. Orang kalau kaki basah jalan, dia akan tinggalkan kesan tapak kaki. Memang tak nampak. Oleh kerana lantai rumah tu adalah lantai jenis kayu, seolah-olah macam kayu paki. Jadi bila orang kaki yang basah jejak lantai, dia akan meninggalkan bekas telapak kaki. Isteri toleh ternampak ada bekas tapak kaki. Isteri saya katanya, "Saya pun bangun bang. Bangun, saya letak kaki saya tepi bekas tapak kaki nak tengok adakah tu kaki isteri saya, kaki dia. Kaki ni jauh lebih besar. Suami belum balik ni, kaki siapa ni?" Isteri pun ikut tengok tapak tu pergi mana. Tapak tu pergi dekat dapur rumah. Isteri saya memandang ke arah dapur, matanya melihat kiri dengan kanan dan mencari kalau ada perompak yang masuk, yang menceroboh. Tapi tak ada orang pun, tak ada tanda-tanda rumah tu diceroboh. Bila isteri sedang duduk tengok TV, kata isteri saya, dekat belakang lampu dapur yang menyala, terus mati. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, tutup. Isteri toleh tengok lampu gelap. Isteri baru nak bangun buka lampu dapur. Lampu dapur tu berkelap-kelip sekali lagi, pendengar Ria 897 FM. Ketika lampu tu sedang berkelap-kelip, dalam keadaan terang gelap, setiap kali antara terang dengan gelap,
Isteri kata dia ternampak susuk tubuh orang hitam. Hitam sangat-sangat. Sedang berdiri dekat dapur. Isteri saya pada waktu itu, kata Azmi, daripada nak teruskan niat untuk pergi dapur buka lampu, dia batalkan niat. Dia tutup televisyen, ambil handphone, telefon saya. Bang, dekat mana, pukul berapa balik bang? Boleh balik sekarang tak bang? Saya tanya kenapa? Kenapa dengan awak ni? Bang, saya takut bang duduk rumah ni. Saya dah tahu isteri saya dah kena ganggu. Bayangkan Casey, hati saya ni, daripada nak balik agak lewat sedikit untuk habiskan kerja, saya terpaksa bergegas untuk pulang ke rumah. Sampai rumah nampak isteri saya sedang berdiri dekat luar rumah. Takut nak duduk dalam rumah. Sedang nampak isteri berdiri dekat luar, isteri menangis. Saya peluk isteri, usap-usap belakangnya. Ada abang Gad dengan motosikal lalu. Dia berhenti. Encik, ada apa-apa encik? Okey tak? Saya pusing tengok abang Gad tu. Saya nak tanya awak lah satu soalan, boleh tak? Ada apa dia? Ada kecemasan ke? Tak. Rumah ni saya sewa. Saya baru duduk sini berapa bulan. Awak kerja sini dah berapa lama? Oh, lama. Saya kerja sini dalam 5-6 tahun ada. 5-6 tahun. Ini rumah ni dulu rumah siapa Encik tak tahu ke? Rumah ni dulu, sebelum cik tinggal, ada owner telah beli rumah ni. Dia cantikkan rumah ni, dia renovate. Depan ni semua dia potong. Baru rumah ni. Sebelum orang tu renovate rumah ni, kenapa dia kena renovate Apa berlaku ni? Oh, dulu rumah ni ada orang mati dekat dalam. Dia bakar diri dia dekat dapur. Budak Gad ni, cara dia cerita dengan saya macam tak ada benda tau. Apa awak cakap? Orang mati bunuh diri? Tapi dah lama. Cerita lama tu. Tapi bila dia bunuh diri, dekat dapur tu bahagian tu terbakar teruk. Rumah tu pun tak ada orang tinggal, terbengkalai. Lalu ada orang beli, dia renovate, dia cantikkan semua, dia sewakan lah. Tapi dah lama dulu cik. Yelah, terima kasih Encik kalau ada apa-apa, encik tak telefon dekat house Dia pun tunggang motosikal dan berlalu pergi. Saya dengan isteri pada malam tu rasa tertipu sangat-sangat. Bila kami membeli ataupun menyewa rumah ni, menandatangan kontrak selama 2 tahun dengan membayar deposit untuk 3 bulan. Kami tidak diberitahu pun rumah ni bekas rumah orang mati bunuh diri dengan membakar dirinya. Casey, nak tak nak, saya dengan isteri tetap akan tinggal dalam rumah tu. Sebab kalau tidak, kami tak ada tempat lain dan duit kita akan hangus begitu saja. Kami cuba ikhtiar dengan cara lain, dengan membaca surah-surah Al-Quran, dengan kerap mengadakan majlis bacaan Yasin, menjemput kawan-kawan datang, mengadakan majlis keramaian. Kita baca lagi surah-surah. Jadi perkara ini berterusan sampaikan saya beritahu guru yang mengajar kelas-kelas agama, kelas mengaji. Saya kata padanya, Ustaz, boleh tak kalau minta bantuan Ustaz? Kalau Ustaz adakan kelas mengaji, kelas agama Ustaz dalam rumah saya. Jadi setiap hari saya akan jemput Ustaz datang ke rumah. Murid-muridnya akan pergi ke rumah. Sebabnya rumah Ustaz dengan rumah saya pun memang tidak jauh. Jadi itu antara solusi yang saya dapat lakukan setelah berbincang dengan Ustaz saya. Dia pun setuju, dia pun tahu tentang keadaan rumah saya. Alhamdulillah, dengan berkat usaha, solat, berdoa, seringkali menyerikan rumah tu dengan baca-bacaan ayat-ayat suci, gangguan tu bukan hilang 100%, tetapi lebih kurang daripada yang sebelumnya. Terima kasih. Hello, selamat pagi.
Hello? Hello? Siapa tu? Ni Muhammad. Muhammad, ada kisah tentang apa? Silakan. Okey, mengenai yang kisah, tahu tak lagu Menanti Kekasih tu? Casey tahu tak tentang kisah sebenarnya apa yang terjadi dengan penyanyi tu? Kenapa? Boleh tolong kongsi sama? Okey, sebenarnya penyanyi sudah meninggal pada tahun 2006. So dah kira kan dah genap lah 10 tahun ya. Dan ia dikatakan bahawa lagu ini telah direkodkan 3 hari sebelum dia meninggal. Okey, dan dalam saya terbaca dalam satu artikel ni terdapat 2 teori. Satu teorinya ialah mengenai lirik lagu yang menakutkan ini telah seperti saya cakap, telah dilancarkan 3 hari sebelum dia meninggal. Tapi ada mengatakan bahawa polis telah menemui badannya 7 hari sebelum lagu ini telah dihasilkan lah. Dan ini bermaksud bahawa mungkin yang orang yang bernyanyi lagu ni bukanlah dirinya lah. Dan juga terdapat lagi satu lagi, tunggu sekejap ya, teori mengatakan bahawa, tunggu sekejap ya. Okey, sebenarnya yang lirik-lirik lagu ni telah dihasilkan untuk kekasihnya kerana 10 tahun dahulu apabila dia meninggal, dia telah mengambil dadah kerana dia terlalu stres dengan boyfriendnya kerana telah curang dengan dia. Dan yang peliknya ialah tiada satu orang pun tahu siapakah yang menghasilkan lagu ini dan bagaimanakah lagu ini direkod. Yang hanya mereka tahu ialah setelah dia meninggal, lagu ini pun telah dikeluar secara kebetulan apabila dia sedang, tak tahulah, mungkin polis jumpa dia mayat. Dan itu sajalah cerita dia. Terima kasih ya. Terima kasih. Kembali. Okey, saudara, waktu sekarang pukul 2 pagi. Saya undurkan diri. Dan terima kasih kepada semua yang mendengar Misteri Jam 12. Ingat, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan percaya dan terikut-ikut dengan apa yang kita dengar. Ramai yang suka dengan kisah tentang rumah terbakar. Katakan kalau saya Kisi takkan duduk dalam rumah tu lagi. Terima kasih sekali lagi dan selamat tengah malam.